Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian kita yang terhenti kurang sebulan. Sebab bulan lalu saya tak dapat dua kuliah kita, dan saya dah minta salah satunya digantikan oleh sahabat saya, Fadil Ustaz Asma. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung balik pengajian membaca kitab syarah kepada matan Jawharatul Tauhid yang membahaskan tentang ilmu tauhid. Dan alhamdulillah kita dah pun sampai ke kalimah basmalah, kalimah alhamdulillah, kalimah alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim kan kita dah habis kalimah basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Dan insya-Allah saya ingat ada sikit lagi berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia punya orang kata tambahan. Jadi tuan kitab ni biasalah ilmunya banyak, jadi dia pun tambah lagi beberapa perkara yang penting berkaitan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dah habis dia syarahkan apa makna bismillah, apa makna ar-rahman, apa makna ar-rahim. Jadi tambahan dia kata syahdan. Sunat membaca bismillah atau alhamdulillah atau berzikir dalam tiap-tiap perbuatan yang tiada diharamkan dan tiada dimakruh. Itu selepas daripada kalimah ar-rahim dalam kurungan. Kalau tuan dari kitab tu kan, lepas daripada kalimah ar-rahim dalam kurungan itu, dia sebutkan sedikit maksud ar-rahim, kemudian masuk dalam kurungan syahdan. Itu makna dia nak masuk pada jumlah yang barulah, makna cerita baru. Maka dia kata syahdan, sunat membaca bismillah ataupun alhamdulillah tadi, ataupun berzikir dalam tiap-tiap perbuatan yang tiada haram dan tiada makruh. Jadi dalam segala perbuatan kita yang tak berkaitan dengan benda yang Allah Azza wa Jalla haramkan ataupun benda yang makruh, maka disunatkan kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ataupun alhamdulillah, ataupun mana-mana zikir, termasuk doa. Sunat sebelum kita masuk ke suatu tempat yang tak haram dan tidak makruh. Bahkan setengahnya memang ada pun warid ataupun asarnya daripada Nabi SAW. Macam kita masuk ke pasar kan, kita pergi pasar borong, ataupun masuk ke shopping mall lah, tak main lah pasar borong ni kan, pergi Jaya, pergi Ayong apa kan. Jadi sebenarnya ada satu zikir yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Nabi kata man dakhala suq summa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Kataballahu lahu alfa hasanatin wa mahallahu anhu alfa sayyi'atin wa rafa'allahu lahu alfa darajah wa banallahu lahu baitan fil jannah. Ada hadis yang Nabi SAW mengatakan siapa yang masuk dalam pasar kemudian dibaca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan baginya 1000 kebaikan. Allah Taala akan hapuskan baginya 1000 kejahatan ataupun dosa. Allah Taala akan tingkatkan darjatnya 1000 darjat tinggi, dan Allah Taala akan binakan baginya sebuah rumah di dalam syurga. Pasal orang yang masuk ke pasar ni selalunya pergi shopping mall ke, pergi
sekolah ataupun nak entertain diri sendiri, anak-anak dan sebagainya lah. Ini biasanya dia tak ingat Allah Ta'ala dah. Dia lupa dah kan. Selalunya macam tu lah. Sebab dah dalam kepala ni nak cari tu, nak cari ni, ataupun nak gembirakan ahli keluarga. Okeylah, benda tu benda harus, tak ada masalah. Tapi jangan sampai melalaikan. Jadi bayangkan orang yang masuk tu dalam keadaan dia boleh berzikir lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah dia punya kelebihan dia cukup besar. Walaupun hadis ni hadis yang dhaif, tapi hadis ini dia masuk dalam bab targhib, dalam bab untuk menggalakkan kita ni pergi ke mana-mana pun jangan lupa kepada Allah. Pergi ke mana-mana pun zikir kepada Allah. Ya? Jadi boleh kalau kita mampu kita amalkan. Kalau tak boleh yang tu pasal panjang sangat ustaz, baca sajalah apa pun zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini masuk pasal kan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini juga zikir yang sangat-sangat besar demi fadilat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi mana benda itu benda yang bukan haram, benda yang bukan makruh, maka sunat kita baca basmalah ataupun mana-mana pun zikir, ya. Kerana sabda Nabi SAW bermula tiap-tiap perbuatan yang tiada makruh dan tiada haram halnya, tiada dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah, maka itu kurang berkatnya. Ya, maknanya dia nak kata kalau dalam bab basmalah, bismillah ni ataupun alhamdulillah ni, mana-mana yang tak dimulakan dengan dua ni, sama ada basmalah ataupun alhamdulillah ni, memang ada hadis yang Nabi kata bahawa sesuatu urusan yang kita lakukan tak dimulai oleh basmalah ataupun tak dimulai oleh hamdalah, iaitu kalimah alhamdulillah, fahuwa aqta ataupun fahuwa aqta, dia adalah sesuatu yang terputus barakahnya daripada Allah ataupun pincang. Jadi bila buat benda tu mungkin ada salah, ada tak betul di sini sana, mana ada benda yang macam tak kena saja. Bila cek balik apa punca, tak baca basmalah, tak baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah subhanallah, paling ulama kita bila dia orang mengarang kitab tuan, kitab ni terkandung di dalamnya ilmu, dia ambil daripada Al-Quran, daripada sunnah. Nak bermain dengan Quran dengan sunnah ni dah tentulah kena betul-betul hati-hati, takut tersilap, tergelincir dan sebagainya. Maka dimulakan dengan kalimah yang sangat mulia, iaitu basmalah dan juga alhamdulillah. Yang kita dah jelaskan maksudnya, iaitu untuk memohon bantuan, pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Adapun hukum orang membaca bismillah ataupun basmalah ni, ada 4 perkara, ada 4 keadaan. Pertama ialah wajib. Baca basmalah ni dia ada tempat ni wajib, macam kita baca alhamdulillah, al-Fatihah. Al-Fatihah itu memang salah satu daripada ayat ni ialah bismillahirrahmanirrahim. Jadi wajib dibaca. Kalau kita tak baca kalimah bismillahirrahmanirrahim dalam al-Fatihah kita, dalam solat kita, maka solat kita batal. Solat kita tak sah. Sebab tak sempurna bacaan al-Fatihah. Sedangkan al-Fatihah itu adalah termasuk dalam rukun qauli, rukun ucapan, mesti diungkapkan. Jadi kena, maknanya baca dengan bacaan yang betul, tepat, ikut tajwid. Jadi kena belajar. Sebab dia rukun qauli. Sepatutnya dia memang mengambil masa, tuan. Tapi dia zaman sekarang macam dah terbalik saya tengok. Bila nak pergi umrah, dia punya kursus tu, tuan. Ni umrah bukan haji kita ni. Umrah pun kena sampai sebulan kursus. Haji tu tak usah cerita lah, setahun. Kan? Nak buatnya sekejap saja, beberapa hari je pun, kan? Kalau umrah tak lagi dah, tuan. Sekejap je, kan? Niat saja ihram, kemudian pergi tawaf, pergi sa'i, tahallul, selesai. Tapi dia punya berapa jam kredit dia punya kursus, tuan. Solat macam mana punya kursus? Ada tak masuk kursus solat? Tapi di surau kita ni alhamdulillah saya tengok ada kursus solat kan. Ustaz apa Zahili. Alhamdulillah, subhanallah, bagus sunat. Solat ni sepatutnya kita khusus. Sebab dalam solat ni ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Tentu Abu Umrah ni dia rukun fi'li je. Dia banyak yang perbuatan. Kadang orang jadi takut ni, Ustaz saya nak baca apa lepas ni, waktu kawan nak baca apa ni, waktu sains saya nak baca apa ni, saya tak tahu apa ni. Dah, itu sunat. Tapi kenalah juga tahu sikit sebanyak, kan? Tapi dia tidak akan menjejaskan kalau benda itu tak dilafaz.
tak dibaca sebab dia bukan benda wajib, dia bukan qauli. Tapi solat dia kena mengaji semua. Dia membabitkan bacaan, kena hafal dan kena betul bacaannya sebab dia rukun. Dia termasuk perkara yang mesti ada dalam solat. Kalau tak ada dia, maka tak ada solat itu, maka batallah solat itu. Jadi tempat mana ketika kita diwajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, antaranya ialah ketika kita membaca suratul Fatihah dalam solat, secara khususnya dalam solat lah. Kalau di luar tu dia terjejas, tak sempurna ayat sajalah. Tapi kalau di luar solat, dia boleh menjejaskan. Dalam solat sampai boleh menjejaskan solat kita itu sendiri. Sebab dia termasuk salah satu ayat, dan Al-Fatihah itu termasuk salah satu daripada rukun. Okey. Kemudian yang kedua ialah sunat. Sunat tadilah dalam pelbagai tempat lah. Yang penting bukan pada ketika kita melakukan benda yang makruh ataupun benda yang haram. Jadi yang harus semua tu memang kita disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim, apa juga perbuatan itu. Kemudian ketiga, makruh. Makruh ketika mana kita makruh baca basmalah? Ketika mana tuan-tuan? Ada satu surah dalam Al-Quran, suratul Bara'ah ataupun dipanggil surah Taubah. Surah Taubah ni tuan-tuan makruh kalau kita baca bismillah. Memang tak ada dalam Quran tu. Buka balik mushaf, tengok tuan-tuan, suratul Taubah tak ada kalimah basmalah, tak ada bismillahirrahmanirrahim. Sebab surah tu dia cerita perang. Jadi perang ni dia tak ada unsur ihsan. Kena perang sungguh lah kan, tak boleh kesian, tak boleh. Maka dia tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Ramli, kalau dibaca tengah-tengah surah tu okey, tapi permulaan surah tak boleh. Sebab Nabi pun tak baca. Baca juga makruh lah, dia tidak sampai haram. Setengah ulama kata haram. Ya. Nak isap rokok. Isap rokok bismillahirrahmanirrahim. Isap rokok tuan-tuan. Rokok ni benda khilaf. Ada ulama kata haram, ada yang kata makruh. Tapi fatwa kebangsaan ada dah sebenarnya tahun 95. Sahabat saya ketika dia buat kajian rokok, dia pun rokok betul tu. Lepas dia buat kajian tu, fatwa putus, dia terus berhenti rokok tuan-tuan. Sebab kajian rokok ni berkaitan dengan medical punya angle kan. Dapat dapatan daripada pakar-pakar perubatan. Maka akhirnya tak boleh kias rokok dengan bawang. Makan bawang dia tak mudarat, dia cuma bau saja. Rokok bukan kata bau, mudarat sampai kena jantung kita, paru-paru kita, habis pun boleh jadi rosak. Jadi sebab itulah maka dia diharamkan. Tapi Allah Ta'ala alam dikatakan fatwa itu disilentkan. Tapi ada negeri yang dah fatwakan, termasuk negeri kita ni. Selangor telah pun fatwakan dia tuan-tuan. Dia endorse ke dalam fatwa negeri Selangor. Tapi saya tak tahu sejauh mana dia buat kuasa kelah fatwa tersebut. Fatwa ni dia tak semesti buat kuasa tuan-tuan. Maksud kalau hatta dia wartakan pun menjadi undang-undang, tak semesti dia buat kuasakan. Sebab kadang-kadang fatwa ini tujuannya untuk bayan al-hukm syar'i, sekadar nak menjelas hukum syarak saja. Nak jelas hukum syarak, mana nak bagi tahu benda ni haram. Selesailah tugas mufti. Kan? Kalau nak tangkap apa semua, itu pemerintah punya kerja. Kalau orang kata kena tangkap itu susah. Adapun kalau mufti, orang tanya dia apa hukum dia, berdasarkan kepada kajian, dapatan sains, sudut agamanya pun begini dalil dia, maka hukumnya ialah haram. Selesai tanggungjawab dia. Mana dia menjelaskan hukum syarak yang tak ada di zaman Nabi SAW atau zaman yang terdahulu, tapi ada zaman kita hari. Ya, benda-benda nawazil, benda-benda baru yang ada pada zaman kita ni. Ya. Jadi kalau macam pokok kan. Itu kalau orang kata makruh tu makruh, janganlah baca bismillah. Dia habis rokok, alhamdulillah pula. Tengok tuan. Sedangkan perbuatan itu perbuatan yang kalau ikut fatwa ni haram lah, kan? Kalau ikut fatwa ni. Kemudian keempat adalah merupakan perkara yang haram. Jadi benda haram, baca bismillah pun kalau kita baca untuk buat benda yang haram. Orang bagi duit rasuah kan, nak terima tu bismillahirrahmanirrahim. Ambil. Dah dapat masuk poket, alhamdulillah. Dua haram dah. Kan, benda haram tak akan menjadi halal walaupun dengan mengucapkan kalimah basmalah. Bahkan ungkapan dia tuan-tuan, dia berupa istihza, dia berupa
perlekehan, memperlecehkan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala perintah tu benda haram, larang, jangan buat, tak boleh. Dia buat juga, lepas tu dia gunakan kalimah Allah. Itu seperti dia memperlecehkan, dia mempermain-mainkan kalimah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, dia sampai satu peringkat dia boleh pergi kepada kufur istihza. Dia boleh pergi kepada kufur kerana mempermainkan agama. Jangan main. Jadi benda tu benda berat kan. Qul abillahi wa ayatihi wa bi rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Kena cek balik ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata, adakah dengan Allah, dengan ayat-ayat, dengan para rasul yang kamu nak bermain-main? Kan, sesungguhnya kamu telah kufur selepas daripada keimanan kamu. Jadi jangan buat main. Jadi ayat Al-Quran, tentu hadis Nabi, ibadat-ibadat, benda yang diperintah, benda yang dilarang, tuan-tuan, benda-benda ni tak boleh dibuat main. Tak boleh dibuat main, tak boleh dibuat lawak pun, tak sepatutnya tuan-tuan. Kita bimbang dia pergi kepada hukum yang disebut sebagai istihza, mempermain-mainkan agama. Dia boleh pergi, tuan-tuan, kalau sabitlah, mana kita tanya dia tu, kamu sedar tak benda ni benda yang sangat serius dalam agama? Ini perintah Allah, ini larangan Allah dalam Quran sebut. Kalau dia kata sedar, tapi pasal apa kamu buat main? Sesaja je, dia boleh jatuh, tuan-tuan. Main saja-saja tu dia boleh jatuh. Tapi kalau dia kata saya pun tak apa-apa jelas, saya ingat benda ni tak serius sangat, jatuh. Kalau dia jahil, okey. Jadi benda-benda macam ni, tuan-tuan, elak daripada kita bermain-main, ya. Jadi benda yang haram jangan dibaca bismillah. Kan benda tu haram, yang kamu buat tu memang dah dosa dah, kamu tambah pula kalimah bismillah, takut dia pergi kepada hukum istihza, hukum memperlecehkan, mempermain-mainkan agama. Okey, habis kat situ, tuan-tuan. Mana habis keseluruhan perbahasan tuan guru kita tentang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Syekh rahmatullahi alaih, alhamdulillah, iaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, sahibul matan, iaitu pemilik kepada matan. Adapun pensyarah kitab kita ini, wallahu ta'ala alam, kita pun tak tahu siapa guru dia. Macam yang kita sebut mula-mula dulu, dia punya ikhlas dia sampai tak tahu nama. Alhamdulillah, alhamdulillah maksudnya ialah, kalau dalam bahasa kitanya, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alif lam dekat situ, kalau dalam ilmu nahwunya disebut sebagai alif lam istighraq, untuk meliputi segala-galanya, segala jenis. Sebab tu disebut sebagai segala. Disebutkan dalam terjemahan kita itu segala puji, disebut begitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yakni tiap-tiap sifat uluhiyah lagi kamalat itu tentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kalimah hamad ni menunjukkan kepada makna as-sana. As-sana makna puji. Puji nanti dia akan bahas, tuan. Puji sama ada dalam keadaan kita dapat sesuatu yang zahir pada mata kita daripada Allah, atau kita tak dapat sesuatu pun daripada zahir mata kita, tetap kita mesti memuji Allah Azza wa Jalla. Mesti memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia hanya layak kalimah ini lillah, bagi Allah. Segala puji. Sebab makna nak kata, tak boleh nak gambarkan pujian itu punya hebat ni, maka kita sebut segala puji dah cukup. Tak berhenti dah ayat macam mana dah, kan? Segala puji. Mana nak kata hebat, sempurna sangat Allah Azza wa Jalla ni. Sebab tu kalimah alhamdulillah ni, tuan-tuan, tak boleh bagi kepada yang lain daripada Allah. Hatta Rasul, walau Nabi sekalipun, tak boleh kata alhamdulillah Rasul, segala puji bagi Nabi. Tak boleh, boleh jadi kufur syirik. Jangan sebut macam tu, kan? Nak puji sangat raja, alhamdulillah sultan, tak boleh. Jangan, kan? Raja bagi kita rumah sebiji ke tanah ke, tak boleh. Jangan sampai kita sebut alhamdulillah sultan, tak boleh. Haram. Boleh pergi kepada syirik. Ini kalimah yang khusus hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sebab apa dia kata lillah, yakni tiap-tiap sifat uluhiyah, segala puji bagi Allah, yang mana untuk kita tujukan pujian itu kepada tiap-tiap sifat uluhiyah
lagi sempurna kamalan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Taala itu sifatnya maha sempurna, kan? Tidak ada kekurangan, sama ada pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya, dia maha sempurna, maka dia selayaknya mendapat alhamdulillah, segala puji ni tadi. Mana kita puji dia tu ada segala yang ada pada Allah tu. Zat dia baik, sifat dia baik, segala perbuatan dia. Sebab apa kita kata segala puji? Sebab dia itu tak ada kekurangan, tak ada kecacatan. Sebab tu dia layak mendapat segala puji. Tapi kalau kita kata segala puji bagi sultan, mungkinlah kita kata tu sebab apa? Sebab dia bagi tanah kat kita, dia bagi itu kat kita, ini kat kita. Tapi ada juga rakyat dia di dalam negeri dia sendiri yang tak dapat manfaat daripada dia. Kan? Macam mana kita nak kata dia sempurna? Dia tak sempurna. Kat sini pada mata kita sempurna, kat sana tak sempurna. Jadi tak ada yang sempurna kalangan manusia, kalangan makhluk Allah. Tak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Azza wa Jalla. Maka dia layak mendapat alhamdulillah. Jadi jangan diberikan kepada yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Syahadat puji itu dibahagi pula atas dua bahagi. Okey, puji itu pula dibahagi atas dua bahagian. Yang pertama ialah puji yang qadim. Ada dua bahagian, dua jenis pujian. Okey, yang pertama ialah pujian yang qadim. Dan iaitu dua bahagi pula. Okey, yang pertama dia ada dua jenis pujian. Salah satu iaitu yang pertamanya ialah pujian yang qadim. Apa dia pujian yang qadim nanti? Pujian yang qadim ini ada dua bahagian pula. Ada dua pula bahagian ni. Okey. Puji yang qadim kepada yang qadim. Puji yang qadim ada dua bahagian, iaitu puji yang qadim kepada yang qadim. Qadim ni siapa? Qadim ni Allah lah. Qadim ni Allah lah. Tuan-tuan, saya dah sebut ke belum tuan-tuan? Dalam mana-mana pengajian akidah saya selalu akan sebut bahawa bila kita mengaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutamanya mengikut aliran Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita akan jumpa banyak kali kalimah qadim ataupun qidam. Selagi mana kita bahas tentang ketuhanan, kita pasti akan jumpa yang ini. Qadim makna Allah Ta'ala itu dia sedia kala. Dia tidak bermula daripada tiada. Dia memang dah sedia ada. Makna dia bukan baharu. Yang ada bermula dengan tiada itu ialah makhluknya. Macam itu. Kita ni dulu tak ada, kemudian baru ada. Itu makhluk. Lain daripada Allah semua itu sifatnya, iaitu baharu. Disebut hadis. Itu yang kita mengaji dalam sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala itu menyalahi segala yang baharu. Baharu bukan makna kasut baru, rumah baru, kereta baru, dah. Maksudnya ialah bermula daripada tiada kepada ada. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak begitu. Dia tidak bermula dengan tiada. Dia memang dah sedia ada. Dia qadim. Tidak ada awal bagi Allah Azza wa Jalla, seperti mana ada awalnya bagi kita, iaitu tiada. Itu yang disebut sebagai qadim. Mana qadim tu Allah lah. Jadi pujian yang qadim itu tuan, dia terbahagi kepada dua, iaitu puji yang qadim kepada yang qadim, iaitu puji Allah kepada dia sendiri. Allah Ta'ala ni dia puji diri dia sendiri. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, banyak Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Dia memuji dirinya sendiri. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia cerita tentang kejadian manusia. Daripada kita ni, daripada nutfah titis air mani, kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah, kemudian bentuk tulang salut, ada daging apa semua sekali, jadilah manusia. Kemudian dia kata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pencipta. Dia puji diri dia sendiri. Khairur raziqin, dia kata dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Arhamur rahimin, dia adalah pengasih-pengasih orang yang mengasihani. Jadi Allah Ta'ala puji. Dia puji diri dia sendiri dalam Al-Quran Karim. Itu dia yang cakap kan, kalam itu kalam dia, dan dia sendiri yang puji dia sendiri. Allah Azza wa Jalla. Itu disebut pujian yang qadim kepada yang qadim. Itu banyak dalam Al-Quran Al-Karim.
Kemudian puji yang qadim kepada yang baharu. Puji yang qadim kepada yang baharu. Allah Ta'ala juga memuji kalangan hamba-hamba dia dalam Al-Quran. Banyaknya Allah Ta'ala dalam Al-Quran dia memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain bersama juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia puji Nabi kita. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang sangat mengambil berat terhadap apa yang tertimpa ke atas kamu. Harisun 'alaikum bil mu'minin, dia nak sangat menyelamatkan orang-orang mukmin ini. Bimbang kalau orang mukmin ini terjebak dalam kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Raufur rahim, dia itu bersifat rauf. Allah Ta'ala itu bersifat, Nabi itu bersifat rauf, itu belas kasihan. Rahim, penyayang dia, pengasihan dia. Ya? Jadi dia puji Nabi dia sendiri. Dia puji utusan dia sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kamu wahai Muhammad itu berada di atas akhlak yang sangat-sangat agung. Dia puji siapa? Dia puji Nabi. Pujian yang qadim kepada yang baharu. Mana Nabi itu baharu sebab Nabi itu makhluk. Nabi kita tu makhluk. Walaupun dia seorang Nabi, dia hebat, kedudukan dia tinggi di sisi Allah, dia masih lagi seorang makhluk. Dia bukannya Tuhan. Sebab tu jangan diletakkan sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada mana-mana nabi seperti yang berlaku kepada orang Kristian. Terlampau mengagungkan Nabi Isa sampai mereka menyembah Isa, sampai mengatakan Isa bin Allah, sampai mengatakan Isa itu anak Allah. Ini tuan satu kekufuran yang sangat-sangat jelas. Jadi Allah Azza wa Jalla memuji dia punya Nabi dia dalam Al-Quran, itu namanya pujian yang qadim kepada yang baru. Maka kata Syekh rahmatullahi alaih, dia kitab lama ni memang kena letak tangan, dia tak boleh lagi. Dia lagi pun kecil kan. Puji yang qadim kepada yang baru, dan kedua pula tadi kan kita kata ada dua bahagian pujian ni. Satu pujian yang qadim. Yang qadim itu terbahagi dua, iaitu pujian yang qadim kepada yang qadim, Allah puji diri dia sendiri. Yang kedua ialah pujian yang qadim kepada yang baru, iaitu pujian Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba, termasuklah terutamanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jenis pujian tadi ialah pujian yang baru, iaitu kita ni makhluk. Dan iaitu dua bahagian pula. Pujian yang baru ni, pujian makhluk ni ada dua jenis pula, iaitu pujian yang baru kepada yang qadim, iaitu kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kita puji Allah. Yang tu banyak dalam Al-Quran ya. Dalam hadis Nabi itu semua pujian. Semua bentuk zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran pun sama, semuanya tuan-tuan zikir-zikirnya berbentuk puji. Subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Semua dalam Al-Quran itu tuan-tuan, bila dia menceritakan tentang Allah, dia puji. Nabi kita pun diajar zikir-zikir, semua bentuknya puji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semua puji. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha besar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Semua tu bentuk-bentuk pujian. La ilaha illallah, afdalul zikri kan, afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Itu Quran sendiri yang sebut. Jadi semuanya berbentuk pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kita ambil daripada Al-Quran itu, kita ambil daripada hadis-hadis Nabi itu, kita jadikan itu sebagai zikir kita, maksudnya pujian kita kepada Allah. Jadi ada jugalah orang dia berzikir tapi dalam bentuk yang khilaful aula. Saya tak kata dia bid'ah. Ada yang agak keras sampai dia kata bid'ah lah kan. Tapi kita tak tergamak nak kata bid'ah. Bid'ah ni hukum yang berat sangat. Kita kata khilaful aula, iaitu menyalahi keutamaan. Yang utama dah ada, yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Kemudian dia zikir dengan ismul mufrad. Apa dia? Iaitu kalimah Allah. Allah. Boleh. Bukan kata salah. Boleh. Tapi mana lebih aula ni? Dia sebut Allah saja ataupun dia sebut Allah dengan memuji Allah?
Kalau kita suka macam mana? Orang cuma sebut nama kita, Mamat. Tapi Mamat baik. Mana kita lagi suka? Kita suka yang puji lah. Jadi begitulah Allah Azza wa Jalla. Dia ajar kita memuji dia, tapi kita dah sebut nama dia saja. Maka khilaful aula, orang yang berzikir hanya dengan ismul mufrad, dengan hanya namanya sahaja. Memang saya pernah mengaji dulu tentang, saya juga ada juga mengaji sikit sebanyak ni, Tariq ni kan. Kami mengaji kitab Al-Hikam min Ata'illah Sekandari dengan seorang Syekh Tariqah Rifa'iyah. Kami mengaji dengan dia. Memang dia orang tariqah lah. Salah satu kaedah lah, dia kata zikir dengan kalimah Allah sahaja. Ya, dengan cara, kalau ikut kaedah Imam Ghazali itu, dia sebut kalau kita tak ada tempat nak beruzlah jauh daripada orang, sebab zikir ni dia perlu kepada fokus, dia tak boleh ada gangguan. Nanti hati kita pun akan lari, akan tertarik dengan gangguan-gangguan. Jadi dia kena jauh sikit pada orang. Kalau tak boleh juga, maka tutup lampu, gelap. Tak boleh juga tutup lampu, ambil selimut melubung. Itu memang ada disebut dalam Ihya. Tak apalah, bukan benda tu tak betul, benda tu tak ada masalah pun, kan? Cuma kita nak katakan cara berzikir dengan hanya menyebut kalimah Allah itu khilaful aula, menyalahi keutamaan. Jadi adalah lebih utama kalau sebut dengan kalimah-kalimah yang diajar dalam Al-Quran, dalam hadis itu lebih baik. Sebab ada setengah tarik dia melampau batas, sampai kalau Allah tu okey lagi lah, kan? Okey lagi lah kalau Allah tu. Ada yang sampai Allah pun tak sebut, dia sebut dhamir saja. Dhamir ni kata ganti nama saja. Qul huwallahu ahad, kan? Memang ada lah dalam suratul Ikhlas. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya dia adalah Allah yang Maha Esa. Dia tak ambil Allah, dia ambil dia saja. Dia pun zikir hu la haula wala quwwata illa billah. Hu saja tu punya pemalas dia tu. Dia ambil hu saja. Kenapa yang susah sangat nak sebut Allah tu? Kan? Kalau makna kata paling kurang pun sebutlah Allah. Ni tak, dia potong. Allah pun kena potong juga, tinggal hu saja sudah. Yang tu bila dah syok, bila dah orang kata makin laju zikir tu makin laju, akhirnya tak tahu bunyi apa dah, buha jadi buha dah tuan. Dan ada setengah ajaran sesat, dia ambil kesempatan, tuan-tuan, dia niatkan dengan maksud yang lain. Bukan hu dia tuju kepada Allah, tapi hu dia tuju kepada jin-jin belaan dia. Yang dipanggil dalam setengah tarekat yang sesat ni sebagai rijalul ghaib. Sebab tu benda ni ada dalam aurat Muhammadiyah yang dibawa oleh Ustaz Syari, arwah dan meninggal, ya, dalam Al-Arqam. Ada dalam kitab aurat Muhammadiyah tu zikir hu tu ada. Jadi rupa hu tu dia nak tuju pada benda lain. Dia nak tuju pada benda lain, dan dia jadi isu lain lah, ya. Dekat situ dah jadi khurafat, jadi syirik dan sebagainya. Jadi yang selamat ialah dengan kalimah Allah. Itu yang terbaik, dengan zikir-zikir yang maksur. Kita puji Allah dengan zikir-zikir yang maksur yang ada dalam Quran dan hadis. Okey. Jadi ini puji kita kepada yang qadim, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puji yang baru kepada yang baru. Ini tak ada apalah, ini puji kita sama kita lah. Kita puji kawan kita, puji ayah kita, puji dan menteri, kan? Kita kan semua sayang PM, kan? Jadi okeylah, tak ada masalah tu. Puji kita sesama makhluk maksudnya, kan? Dan kedua, puji yang baru, kan? Dan kedua, puji yang baru, dan iaitu okey, dah terulang balik, ya. Puji yang baru kepada yang baru. Maka kata Syekh rahmatullah mana habis. Makna pujian tadi ada dua jenis, satu pujian yang qadim, satu pujian yang baru. Pujian yang qadim ada dua jenis, qadim kepada qadim, iaitu Allah puji diri sendiri. Kemudian puji yang qadim kepada yang baru, iaitu pujian Allah kepada makhluk-makhluk yang terpilih, yang seperti nabi-nabi, rasul-rasul, orang soleh, ya. Kemudian yang kedua ialah pujian yang baru. Yang baru terbagi kepada dua, iaitu yang baru kepada yang qadim, iaitu kita memuji Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua ialah kita memuji sesama kita sendiri, sesama makhluk, ya. Ini tak ada masalah, kategori biasa, ya. Okey. Kemudian kata Syekh rahmatullahi alaihi ala silatihi, balik semula kepada matan, tuan-tuan, ya. Balik semula kepada matan yang asal, iaitu alhamdulillahi ala silatihi, iaitu segala puji bagi Allah atas silatihi. Jangan salah baca,
Salatihi lain makna. Segala puji bagi Allah ala silatihi, makna di atas kurniannya. Silah ni suat bari bawah, dia jadi maksud kurniaan. Kalau kita baca salatihi, dia jadi makna solat ataupun selawat. Jadi lain makna dia. Jadi silatihi. Sebab tu tuan kitab kita ni dia memang letakkan baris, alhamdulillah. Setengah kitab tak ada baris pun. Ya, ala silatihi. Yang tiap-tiap puji itu tentu bagi Allah Ta'ala atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiap-tiap puji itu mana khas bagi Allah Ta'ala, di atas rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tuan kitab kita ni dia pensyarah kitab kita ni dia tak uraikan dengan panjang. Dia sebut rahmat Allah, atas rahmat Allah. Mungkin dia nak masuk di situ ialah kurniaan Allah, pemberian Allah kepada kita. Ya, jadi segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ala silati, itu atas segala kurniaan Allah, menerusi sifat rahmatnya kepada kita. Ya. Syahadat dibahagi pula puji itu atas 4 bahagi. Puji lagi, tak habis lagi sebentar. Ini maksud dia ialah macam mana nak puji tu, bagaimana memuji. Tadi puji itu sendiri, yang ni bentuk pujian, macam mana cara memujilah. Dibahagi pula, dia kata tuan-tuan, kepada 4 bahagi. Pertama, puji lughawi namanya. Puji lughawi makna bahasa. Puji sudut bahasa, dan iaitu memuji kepada Allah Ta'ala dengan lidahnya. Puji bahasa makna dia kata dengan lidahnya. Macam kita sebut alhamdulillah, itu dengan lidah lah, ataupun asyukurulillah ke. Tapi yang biasa alhamdulillah lah. Atau sebut bahasa Melayu, bersyukurlah kepada Allah, contoh dengan lidah lah tu kan. Sebab muqabalah dengan nikmat atau tiada muqabalah dengan nikmat. Sama ada kita sebut dengan lidah tadi tu, kalimah alhamdulillah itu, kerana kita mendapat suatu nikmat. Qabalah dengan nikmat itu kita balasan atas nikmat, maka balas kita balik semula ialah alhamdulillah dengan lidah. Tapi sama ada dapat nikmat ataupun tidak dengan nikmat. Tapi selalunya kita ni hak yang mendapat nikmat tu baru sebut alhamdulillah, kan? Dapat naik pangkat, naik gaji, dapat bonus, alhamdulillah, kan? Tapi waktu lain tak banyak pula kita mengucapkan tahmid ataupun kalimah alhamdulillah ni. Jadi sepatutnya dia kata puji pada lidah ni sepatutnya sama ada muqabalah nikmat ke. Nikmat ni benda yang orang kata sebenarnya luas, tetapi kita ni manusia nak sentiasa nakkan nikmat yang bersifat hissi. Tu yang masalah kita tu. Makna benda yang kita boleh tengok, kan? Nampak semua. Kalau duit tu nampak duit depan mata, ambil kita kata nikmat. Kan? Kalau rumah tu mau besar, kereta besar, apa semualah, kan? Itu pun kita kata nikmat. Tapi kesihatan kita, umur yang panjang kita, oksigen kita, air Allah Ta'ala bagi, hujan, ini kita tak nampak dia sebagai nikmat. Itu yang masalah dia sebenarnya. Itu yang disebut kat sini. Sepatutnya kita puji Allah Azza wa Jalla itu tak kira lah sama ada kita dapat nikmat tu jelas depan mata kita ini ataupun tak, ataupun kita tak nampak benda tu. Sepatutnya maka terus lafazkan alhamdulillah, alhamdulillah, sepatutnya, kan? Okay. Kemudian maka itu puji lughawi namanya. Okey, itu puji lughawi, puji lidah, puji bahasanya, iaitu dengan lidah. Dan kedua, puji istilahi, puji dari sudut istilahnya. Puji istilahi namanya. Okey. Dan iaitu memuji akan Allah Ta'ala sebab memberi nikmat, atau lainnya sama juga memuji dengan lidah atau dengan jawarih atau dengan hati. Puji istilah ni yang biasanya kita buat ialah bila hanya ketika mendapat nikmat. Kan macam tadilah, bila dah dapat nikmat sungguh-sungguh dekat mata, barulah kita kata alhamdulillah, barulah dia puji sungguh-sungguh, kan? Ini istilah. Kalau lughah tadi tak kira dapat nikmat ke tak dapat nikmat ke, dia sentiasa alhamdulillah, alhamdulillah. Dia dah jadikan benda itu orang kata wirid harian dia, kan? Dalam apa juga keadaan dia sentiasa sebut alhamdulillah.
Tapi yang satu lagi ialah dia hanya memuji apabila mana dia mendapat nikmat. Tak kira dia puji dengan lidah ke, atau dia kata dengan anggota perbuatan dia ke, ataupun dengan hati dia saja. Ya? Okay. Kalau dengan anggota perbuatan banyaklah. Kalau dia dapat duit lebih, maka dia pun sedekahkan, dia hadiahkan pada orang dan sebagainya. Ya? Maka iaitu puji istilah namanya. Dan yang ketiga ialah puji syukur yang lughawi namanya. Dan iaitu bersamaan dengan puji yang istilahi atas kata setengah ulama radhiyallahu anhu. Saya pun nampak tak ada beza kan. Puji syukur, syukur ni terima kasih kan. Tak ada beza sangat, sama saja. Yang ketiga ni puji syukur yang lughawi, dan iaitu bersamaan dengan puji yang istilahi atas kata setengah ulama radhiyallahu anhu. Maknanya lebih kurang sama sajalah. Dan yang keempat, puji syukur yang istilahi, dan iaitu meruntuhkan barang nikmat Allah Ta'ala yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya, seperti nikmat mata dan lidah dan telinga dan akal dan fikir dan jawarih, dan barang siapa diperintahkan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu puji syukur istilahi namanya. Kalau bagi saya daripada apa yang dijelaskan ini, makna tak lain dia hanya dua sahaja dia punya pembahagian itu. Cuma yang satu tu dia keluarkan perkataan syukur, yang satu tu tak sebut syukur, dia sebut puji secara umum kan. Padahal kedua-duanya kita katakan lebih kurang sama. Cuma satu tu dia sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua pun keadaan dia, sama ada dia dapat nikmat ataupun dia tak dapat nikmat. Kat lidah dia tu puji alhamdulillah, alhamdulillah pada lidah. Yang satu pula lagi dia bersyukur atas nikmat. Dia puji kesyukuran atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan cara dia memuji itu boleh jadi dengan lidah dia, boleh jadi dengan jawarih dia ataupun anggota perbuatan dia, iaitu dengan meruntuhkan barang nikmat Allah Ta'ala, atau menundukkan, maksudnya menundukkan barang nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada dia itu, seperti matanya ataupun lidahnya, telinganya, akalnya, fikir, jawarihnya, untuk diletakkan atau diarahkan kepada mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah tentulah orang kata tahap yang sangat-sangat tinggilah. Macam kita sebutkan tadi lah, mana dia nampak kalau tak nikmat yang sedepuk depan mata tu pun dia dah nampak dah bahawa mata dia, telinga dia, anggota tubuh dia, ini segala-galanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana dia nak balas nikmat ni? Dia nak balas nikmat ni dah tentu dengan cara dia menundukkan segala yang ada pada diri dia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kita berhenti dulu pada ni. Jadi kita sambung sikit lagi saya ingat. Okey, jadi makna itu adalah merupakan dua jenis pujian, ataupun kita kata dua cara pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pujian dengan lidah, tak kira dengan mendapat nikmat ataupun tak mendapat nikmat. Yang kedua ialah pujian kerana kita mendapat nikmat, yang mana cara kita memuji itu sama ada dengan lidah ataupun kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan perbuatan kita. Kita bersedekah, kita tunduk kepada segala yang diperintah oleh Allah, kita buat segala yang Allah Ta'ala redha. Bahkan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, Nabi mengatakan bahawa fil insan 360 mifsalan. Cuba tuan-tuan cek. Tapi ini orang sains, pakar biologi dah cek dah. Nabi sallallahu dia kata bahawa pada manusia ni ada 360 mifsal. Ada ini sahih. Mifsal makna sendi. Ada 360 sendi. Fa'alaihi ayatasaddaq an kulli mifsalin bi sadaqati. Maka setiap orang hendaklah dia bersedekah bagi setiap sendi dia itu dengan sekali sedekah. Dengan satu kali sedekah sepatutnya. Bila sahabat radhiyallahu anhu dengar, dia kata, wahai Rasulullah, macam mana kami nak sedekah ni, kami tak mampu. Kan sedekah ni mana perlu duit lah. Kan kalau sahabat suffah yang duduk kat keliling Masjid Nabawi itu, dia orang pun memang tuan-tuan orang yang tak berada lah. Kita kata orang fuqara, orang miskin, orang susah. Ya, macam mana nak bersedekah? Nabi SAW perluaskan mafhum sedekah. Kan? Cukuplah bagi kamu kalau nampak ada himus dekat dalam masjid, maka kamu tanam himus tu. Yalah, Masjid Nabawi masa tu tak ada lantai macam kita ada tile apa semua kan. Maka kamu tutup dia, mana buanglah himus tu kan.
Kalau nampak di jalanan ada benda-benda yang boleh menyekat jalan orang, boleh menyakitkan orang, kamu buang, kan? Dan paling kurang kamu solat 2 rakaat duha, maka itu boleh cover 360 nisal kamu. Mana Nabi SAW nak kata kita ni sepatut atas nikmat tubuh kita yang Allah Ta'ala bagi ni, setiap anggota tubuh kita ni sepatutnya ada kita bayar dengan Allah Ta'ala. Begitulah, bukan makna bayar, maksud kita nak tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak ikutkanlah. Tapi kalau nak buat sungguh, macam Nabi sebut, Nabi purau sajalah. Kalau sepatutnya untuk setiap satu sendi itu satu sedekah. Bayangkan, makna kata kalau orang kata RM1 pun dah RM360, kan? Banyak juga. Jadi nak bayar tu tak mampu, kena pula orang yang tak berkemampuan. Maka boleh benda-benda lain, amal soleh itulah yang kita gunakan untuk menunjukkan kesyukuran atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. Kemudian kata tuan kitab kita rahmatullahi alaih, masuk kepada matan yang baru. Kita ambil tuan sikit Thumma salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi faqad araddinu 'anil tauhidi. Okey. Mana habis dah kita punya basmalah, kalimah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah, dah selesai dah. Kemudian wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wasallam. Kemudian dia masuk kepada thumma salamullah. Kemudian masuk kepada salam Allah bersama dengan salawatnya. Okey. Ke atas Nabi yang telah datang dengan tauhid, itu dengan membawa akidah tauhid, waqad araddinu 'anil tauhid, dan telah kosong agama pada ketika itu daripada tauhid. Makna nak katakan Nabi SAW ketika dia datang di tengah-tengah masyarakat Mekah pada ketika itu, mereka langsung tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud matan ini, dia punya nuzul ataupun syair ini. Maka kata tuan pengarah pensyarah kitab kita ni, yakni maka salam Allah serta rahmatnya atas Nabi Muhammad SAW hanya disuruh oleh Allah Ta'ala kepada segala makhluk dengan membawa ilmu tauhid, dan sungguhnya suci agama itu daripada ilmu tauhid. Ini terjemahan tuan kitab kita, faham? Ini terjemahan tuan kitab kita, kan? Terjemahan dia lah, kan? Yang saya dah sebut tadi lah. Kemudian salam dan selawat Allah Ta'ala ke atas Nabi-Nya, itulah maksud dia. Tapi kalau baca dalam bentuk klasik ni lah, yakni maka salam Allah serta rahmatnya atas Nabi, ini bahasa klasik, ya. Maka dia pun syarahkan, dia kata syahdan erti salamullah. Bila kita selawat kan kita kata Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Nak sebutkan salam tu sallallahu alaihi wasallam. Saya dah baca lagi sallallahu alaihi wasallam, kan ada salat satu dan ada salam satu. Apa makna salam kat situ? Apa makna salam di situ? Jadi erti salamullah Ta'ala, erti salam Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu ibarat daripada hidayah Allah. Tuan-tuan ada kitab tadi, okay. Tuan kitab kita ni dia guna bahasa yang klasik, rocan. Rocan ni makna ibarat. Kalau jumpa dalam kitab Jawi, rocan tu makna ibarat, ya? Jadi kata setengah ulama iaitu ibarat daripada sejahtera ia daripada fitnah dunia dan akhirat. Jadi makna salam Allah ke atas Nabi ni, ada setengah ulama kata maksudnya ialah hidayah Allah yang munasabah kepada martabat Rasulullah SAW. Itu satu. Hidayah Allah yang munasabah atau yang selayaknya kepada martabat Rasul SAW. Tak samalah makna kata hidayah Allah Ta'ala atau petunjuk yang dibagi kepada Nabi kita yang tinggi makamnya itu, dan tentulah tak sama dengan petunjuk yang makam macam kita orang biasa ni, ya? Mana yang selayak bagi Allah. Okay. Dan kata setengah ulama pula yang ibarat daripada sejahtera ia daripada fitnah dunia dan akhirat. Maksud salam tu ialah sejahtera Nabi kita daripada fitnah dunia dan akhirat. Itu kata setengah ulama pula.
Dan kata setengah ulama yang lain pula, itu ialah ibarat daripada memeliharakan Allah Ta'ala daripada dosa besar dan dosa kecil. Maknanya Allah Ta'ala, dia kata salam tu maksudnya ialah Allah Ta'ala mengamankan ataupun menyelamatkan Nabi kita daripada segala bentuk dosa. Sebab itulah Nabi kita itu maksum, sebab dia dipelihara daripada dosa sama ada besar ataupun kecil. Dan kata setengah ulama pula, iaitu daripada memeliharakan Allah Ta'ala daripada a'rad basyariah yang menjatuh mencela akan dia. Ini satu lagi dipanggil sifat-sifat basyariah yang biasa-biasa. Yang ni ada pada kita dan ada setengahnya juga pada Nabi SAW. Tapi yang sampai ke peringkat sehingga manusia melihat ia tercela ataupun boleh merendahkan maruah, maka yang tu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara daripada Nabi kita SAW. Itu tak ada macam curi telur kan. Benda tu walaupun kecil, tapi bunyi curi telur ni orang kata tak apa-apa elok sikit dari sudut maruah ni, kan? Ataupun minta maaf tuan-tuan, minta maaf contohnya bekerja dekat tempat-tempat najis, contoh kan. Benda ini di sisi Allah tak ada masalah, tapi manusia ni dia lain, pandangan manusia. Jadi Allah Azza wa Jalla pelihara Nabi-Nabi ni daripada buat benda-benda yang seumpama itu. Sebab apa? Sebab nanti dia akan dilantik menjadi Nabi dan Rasul, supaya latar belakang dia itu tak dihina oleh orang, oleh manusia. Jadi kalau kerja yang biasa-biasa tak ada masalah. Nabi SAW kerja gembala kambing, okey je kan. Bukan kata kerja hebat sangat pun kan, menggembala kambing. Kemudian dia kerja dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, menjadi pedagang kan, tapi tolong jualkan barang orang, bukan barang dia sendiri pun. Jadi mana orang kata bukanlah kata tinggi sangat, tidak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jaga Nabi dan juga Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang lain daripada semua bentuk sifat-sifat yang tercela pada mata manusia. Sebab kalau dia jadi Nabi dalam keadaan dia punya latar belakang dia ada benda yang boleh menjadi ruang dikutuk, dicela, direndah, dihina, maka tuan-tuan di situ boleh menggugatlah risalah yang dia nak sampaikan, ya? Itu yang dimaksudkan juga, iaitu salam Allah Ta'ala kata Nabi ialah Allah Ta'ala selamatkan Nabi daripada sifat-sifat kemanusiaan yang boleh menjatuh ataupun mencela kedudukan Nabi dan juga Rasul-Rasul tadi. Okey. Dan erti salawat atas Nabi Muhammad SAW itu ialah ibarat daripada anugerah Allah Ta'ala dengan anugerah yang tiada inhisar. Adapun selawat pula kan, selawat dan salam kan ada dua kan, satu selawat, satu salam. Salam tadi kita dah sebut. Adapun selawat pula dia kata ialah ibarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada Nabi kita SAW itu dengan satu anugerah yang tiada inhisar, iaitu yang tidak ada batasnya. Halnya disertakan dengan ta'zim. Selawat itu ialah orang kata bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengagungkan kedudukan utusannya. Sebab tu dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka pun berselawat ke atas Nabi. Kan? Adapun solat daripada Allah, selawat ni kita tengok ada datang daripada Allah, ada datang daripada malaikat, ada datang daripada makhluk yang lain seperti kita. Kan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Kan sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian Allah perintah pula kepada kita selawatlah ke atas Nabi. Jadi mana ada selawat datang daripada Allah, ada selawat datang daripada malaikat, ada selawat datang daripada kita sendiri. Jadi ada pun selawat daripada Allah itu rahmat namanya. Selawat daripada Allah itu rahmat namanya, kata tuan kitab kita ini. Ini kebanyakan kitab macam inilah syarah dia. Apa makna selawat Allah Ta'ala kepada Nabi? Iaitu Allah merahmati Nabi. Walaupun setengah ulama macam Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, dia kata lebih tepat bukan rahmat Allah tetapi pujian Allah ke atas Nabi. Dan saya pun condong dengan pandangan itu. Sebab dalam Al-Quran disebut ulaika alaihim salawatullah mir rabbihim wa rahmah.
Kan? Sebab ada dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata, dan sekalian Nabi-Nabi itu ke atas mereka selawat Allah dan rahmat. Jadi takkan rahmat Allah dan rahmat, takkan berulang kali dua rahmat. Satu selawat, satu rahmat dalam ayat tersebut. Untuk sekalian Nabi, Allah Ta'ala berikan pada mereka itu selawat dan rahmat. Jadi dah tentulah selawat itu ada signifikan yang lain, ada makna lain. Ya? Jadi kata setengah ulama, dia kata selawat ke atas Nabi daripada Allah itu ialah pujian Allah ke atas Nabi. Ya? Ada setengah ulama kata begitu. Tapi yang masyhur mengatakan rahmat, rahmat Allah ke atas Nabi. Selawat malaikat ke atas Nabi pula ialah istighfar, iaitu minta ampun malaikat ke atas Nabi. Maknanya malaikat memohon keampunan daripada Allah ke atas Nabi, supaya Allah mengampunkan Nabi lah. Kita tanya pula, kenapa pula malaikat mohon Allah Ta'ala ampunkan Nabi? Nabi bukan ada dosa. Ini tuan-tuan kena faham kan, bila malaikat dia doa macam tu, itu tujuannya ialah untuk raf'id darajah, untuk meninggikan lagi kedudukan Nabi. Sebab itulah Nabi kita sendiri pun tuan-tuan, banyak doa dia yang dia minta ampun daripada Allah. Yang kita pun duk belajar daripada Nabi juga, minta ampun sebab Nabi pun minta ampun. Adakah Nabi minta ampun kerana Nabi ada dosa? Tak, tetapi kerana Allah Ta'ala nak lipat kali gandakan lagi kedudukan Nabi, maqam Nabi, li raf'id darajat. Adapun kalau istighfarnya malaikat untuk kita, li takfir sayyi'ah, untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Ya? Kalau untuk Nabi tidak, bukan kata nak mengampun dosa Nabi, tapi nak meninggikan kedudukan Nabi, maqam Nabi. Dan daripada manusia dan jin itu doa namanya. Adapun daripada kita, manusia dan jin adalah doa, iaitu doa semoga Allah Ta'ala meninggikan maqam dan kedudukan Nabi. Ya? Dan daripada haiwan dan jamadat dan barang sebagai itu ibtihal dan juga tadarrur. Bahkan bukan sahaja manusia tuan-tuan yang berselawat ke atas Nabi ini, yang berselawat ke atas Nabi juga daripada kalangan jamadat, benda-benda kan? Macam tiang masjid apa ni tuan-tuan, kan, surau, kayu, kayan, pokok, semuanya tuan-tuan, jamadat, benda-benda yang pada mata kita tak hidup kan. Begitu juga dengan haiwan juga berselawat ke atas Nabi, bukan kata berselawat, bahkan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selawat mereka itu kepada Nabi ialah min bab ibtihal wa tadarrur, iaitu dalam bab mereka tunduk dan juga merasakan hina dengan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya? Jadi itulah yang dikatakan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi dalam kuliah kita akan datang. Saya baca banyak sikit malam ni sebab cover kita tak hadir. Saya tak hadir dalam kuliah kita ini. Ya? Jadi sebenarnya tak habis lagi selawat, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Wallahu taala a'lam.